أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Bukit Mulia, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sudi pilih kita duduk di taman-taman syurga Allah Ta'ala. Hadis sekalian yang datang ni, hadis sekalian daripada depan saya sampai belakang, kanan sampai kiri, kiri dan sampai kanan semula, macam-macam gaya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta. Hakikatnya Allah pilih kita hadis sekalian. Kita datang bukan sebab kita sihat. Ada yang minta maaf saya sebut, ada yang ada sakit kecil manis, darah tinggi, sakit lutut boleh datang ni sekalian. Ada yang sihat tapi tak boleh datang. Kenapa dia? Kerana kita datang kerana iman ni sekalian. Kita datang kenapa dia? Kerana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan faktor kesihatan. Kalaulah kita jelas yang dinamakan kelebihan sembahyang berjemaah ini, kata Rasulullah, kita akan datang meskipun dalam keadaan merangkak ni sekalian. Jadi alhamdulillah ni sekalian, Allah Taala pilih kita. Kata ulama, siapa yang dia sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia, maka Allah akan letakkan dia di syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Dan siapa yang tak sudi nak duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, kata ulama, jangan mimpilah kita boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita rasa berterima kasih yang tidak terhingga pada Allah. Kenapa dia? Kerana ramai member-member kita, kawan-kawan kita yang mana hari ini mereka tak ada ruang lagi untuk datang ke majlis ilmu. Mereka telah dijemput oleh Allah tahun demi tahun, sedangkan kita alhamdulillah masih dihidupkan oleh Allah, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menghargai masa yang ada untuk kita datang memenuhi majlis-majlis ilmu. Kerana apa dia hadis sekalian? Kerana ramai kawan-kawan kita yang hari ini dekat dalam kubur, tolong nak supaya dikembalikan semula ke dunia, supaya apa dia? Dapat berinfak dan sedekah. Dapat apa dia? Beramal kebaikan. Dapat apa dia? Dapat dengar kuliah-kuliah dan dapat beramal. Tetapi hadis sekalian, berapa ramai orang yang mana dia menghargai masa hidupnya hadis sekalian. Dan mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita yang duduk di alam barzah hari ini, ya, supaya mudah-mudahan rohnya ditempatkan di kalangan para solehin dan syuhada. Amin insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini, saya nak kongsikan sedikit berkenaan tentang zuhud hadis sekalian. Dan sebelum saya teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amal bersama. Antara kelebihan selawat ini hadirin sekalian, yang pertama, dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan yang banyak dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya semua ada kesedihan dalam hidup. Dan yang kedua, kata ulama, dapat murahkan rezeki kita. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti mana yang saya perkatakan tadi, hari ini kita nak bincang bab zuhud dalam kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Apa itu zuhud hadirin sekalian? Zuhud ni hadirin sekalian, kata tuan pengarang, yakni tidak mencintai mata benda dunia hadirin sekalian. Hadirin sekalian, siapa yang ada meletakkan rasa cinta dunia dalam diri dia, maka dia tak ada zuhud dalam diri dia. Orang yang zuhud, dia tidak mencintai dunia. Dunia bukan yang dinamakan tujuan. Dunia bukan fokus. Dunia bukan yang dinamakan tempat yang nak dikejar. Tapi dunia adalah tempat digunakan alat. Untuk apa dia? Jambatan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala hadirin sekalian. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau mengikut kapitalis, mengikut komunis, mengikut ideologi barat, nak kaya hadirin sekalian kena kumpul harta, betul tak? Kena kumpul harta. Tapi kalau mengikut Islam, kerana Islam bukan agama logik. Kalau logiknya memang kalau nak kaya kena kumpul harta, simpan harta. Tapi Islam nak kaya, kita disuruh belanjakan harta ke jalan Allah Taala. Kita akan menjadi kaya hadirin sekalian. Dari segi logik tak masuk akal. Tapi kerana Islam agama wahyu, maka semua yang telah diperkatakan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, maka semuanya tak ada apa dia, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah benar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Mathalul ladhina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut hadis sekalian dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang mana dia bersedekah ke jalan Allah. Umpama dia menanam satu biji benih yang mana akan tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan tumbuh sebanyak 100 biji hadirin sekalian. Maknanya kalau RM1 yang kita masukkan dalam tabung akan digandakan sebanyak RM700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah boleh gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat luas pengetahuannya. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita, betul ke Ustaz cakap ni? Dah nak kata RM1 ni bukan RM1, RM5, RM10 dah masuk dalam tabung tak tahu dah banyak kali dah. Tak ada pun yang dikatakan sampai jadi ganda 700 tu. Hadirin sekalian, nak bagi tahu nilai yang Allah Ta'ala akan bayar. Kalaulah Allah tak bayar di dunia, Allah akan bayar di akhirat. Dan besok di akhirat, siapa yang mana dia banyak memberi infak sumbangan dia di dunia, maka dia akan tengok apa yang dia tak dapat di dunia digandakan, diberi balasan di akhirat. Maka dia akan kata apa dia? Kalaulah aku tahu hebatnya gandaan pemberian balasan yang mana ditangguhkan sewaktu di dunia dahulu, yang mana diberikan di akhirat, kalaulah macam ini punya balasan,
kalau aku tahu di dunia lagi supaya aku minta pada Allah, jangan satu pun Allah Ta'ala apa dia? Allah Ta'ala bagi di dunia lagi. Jangan bagi kat dunia. Ya, bagi semua ke akhirat. Kenapa dia? Mana-mana yang Allah Ta'ala tak bagi dekat dunia, Allah akan bagi dengan berlipat ganda di akhirat. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, andailah kata kita masukkan RM1 dapat RM700. RM700 ni hadirin sekalian, dapat dekat kita habis hadirin sekalian. Kemudian kalaulah kita buat beli hadirin sekalian, kita buat beli sport rim hadirin sekalian, berapa lama boleh guna sport rim tersebut? Kalaulah kita buat beli telefon, berapa lama boleh guna telefon tersebut? Nak bagi tahu dunia ni sekejap je, sekejap, betul tak? Ya. Kalau kita laburkan dapat ratus-ratus ribu buat beli tanah, kita nak duduk dekat dunia sekejap je ni sekalian. Ya, kalau ada di antara kita yang umur 50, 60 misalnya, agak-agak kalau beli tanah sekarang boleh duduk 100 tahun lagi tak? Boleh tak duduk 100 tahun lagi dekat tanah tersebut? Belum tentu ni sekalian. Ya, yang umur 20 pun belum tentu boleh duduk dekat tanah dia 100 tahun lagi. Nak bagi tahu hadirin sekalian, siapa yang dia tahu ya bahawa balasan Allah di akhirat lebih hebat, maka ya dia akan minta, ya Allah, jangan satu pun permintaan aku ni dibagi dekat dunia. Bagi semua dekat akhirat. Allahu Akbar. Baik itu hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, setiap doa demi doa yang mana Allah tak bagi dekat dunia, sabar. Kerana Allah akan gandakan dan beri yang lebih baik di akhirat nanti. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya zuhud ini dia tidak terpikat dengan dunia hadirin sekalian. Kalau kita hadirin sekalian sangat terpikat dengan kebendaan. Ya, kalaulah hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, misalnya kita mendapat yang dinamakan ya wang ringgit dan sebagainya, confirm kita akan lalai. Kalau hari ini yang sekalian saya bagi setiap seorang 1 juta, agak-agak sembahyang isyak nanti khusyuk tak khusyuk? Boleh jadi tak khusyuk ni sekalian. Angkat je takbir Allahu Akbar. Duit 1 juta ni nak buat apa ni? Nak kahwin lagi ke nak beli tanah? Ya, nak bagi tahu kita ni hati kita ada terpaut dengan dunia, ada cintanya dengan dunia hadirin sekalian. Ya, orang yang ada sifat zuhud, dia akan memandang emas dan juga pasir sama. Kata apa dia? Kata Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, ya, dia akan memandang pasir dan juga emas sama. Siapa yang boleh memandang pasir dan juga emas sama, dia ada sifat zuhud ni sekalian. Ya, agak-agak kita kalau saya letak pasir dengan emas kat depan ni sama, kita boleh pandang sama ke lain? Lain lah ustaz. Pasir berapa sangat nilai, ya, emas ni mahal. Ya, maknanya boleh ada zuhud lagi dalam diri kita. Ya, orang yang mana hadis sekalian, dia memandang RM1 dan RM1,000 sama, maka dia akan ada khusyuk dalam sembahyang. Orang yang mana dia gaji RM1,000 datang masjid, gaji RM1,000,000 pun datang masjid. Kenapa dia? Kerana dia tidak kisah pun berapa banyak gaji dia, dia akan tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tak boleh beli dia. Hari ini kita beli telefon ni sekalian yang dinamakan smartphone, telefon pintar. Telefon tu pintar tapi kita tidak pintar menggunakannya. Ya, kalau dulu haji-haji biasanya bila pincin je kita akan lazimkan diri kita di masjid dan surau untuk apa dia? Untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau bawa telefon, masalah di sekalian. Ya, kita akan habiskan masa kita dengan baca WhatsApp. Ya, ini cabaran hari ini hadis sekalian. Ya, sebab itu muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kecintaan dunia ini ada pada diri kita menyebabkan kita jadi hanyut dan tenggelam. Ya, bukanlah yang dinamakan zuhud ini kena tinggalkan telefon. Kena kena jalan kaki pergi surau, pergi masjid. Ya, haji mana kereta Ferrari? Ya, kenapa jalan kaki? Zuhud tak ada zuhud. Tu bukan zuhud ini sekalian. Itu kufur nikmat. Biarlah rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kita, kita tunjukkan pada Allah Ta'ala. Allah suka hambanya apabila diberi nikmat dan rezeki digunakan untuk perkara ketaatan pada Allah Ta'ala. Tapi jarang-jarang hadis sekalian kereta Ferrari, Lamborghini mata belalang ni dia parking dekat depan surau dan masjid. Jarang-jarang berlaku. Ya, jarang-jarang. Biasanya parking kat mana? Tempat-tempat kelab-kelab malam, na'udzubillahi min zalik. Tak ada salahnya hadis sekalian nak beli kereta mahal. Tak ada salahnya nak beli rumah mahal. Tapi kita gunakan untuk kejalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz cakap lebih, ustaz, kenapa saya nampak ada ustaz-ustaz ni rumah dia besar. Zuhud benda ni. Duit banyak, ya, kereta banyak. Ustaz zuhud apa ni? Hadirin sekalian, ustaz tu menjawab, ya, saya ni buat rumah besar kenapa dia? Saya buat 3 tingkat, kelas bawah untuk orang tua-tua mengaji setiap hari. Tingkat 2 rumah saya, tingkat atas sekali untuk apa dia? Untuk kelas tafakuh fiddin, kelas-kelas fardu ain. Tak ada masalah.
Buat hadirin sekalian, nak buat rumah besar, buat. Kita buat kelas-kelas mengaji ke, panggil ustaz, ya, kita panggil kawan-kawan kita hujung minggu ke belajar di rumah kita. Ya, jadikan rumah kita taman-taman syurga Allah Taala dengan ada bacaan Al-Quran. Kerana Rasulullah kata apa dia? Rumah yang tak ada, ya, bacaan Al-Quran, rumah itu seperti kubur, hadirin sekalian, kubur. Kita ni bila lalu kubur seram-seram. Ya, sunyi kan? Macam itulah rumah-rumah yang mana dia tak ada bacaan Al-Quran. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cantik macam mana rumah kita, tapi kalau tidak dihiasi dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah, rumah kita macam kubur, hadirin sekalian. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sifat zuhud adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia, hamba wang, hamba pangkat, hamba perempuan dan seterusnya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, zuhud ini hadirin sekalian, maksudnya dia tidak mencintai dunia. Dia hanya meletakkan dunia itu hanya di tangan dia, maka manakala Allah Ta'ala di hati dia. Maksudnya hadirin sekalian, dunia di tangan. Bilalah tabung lalu ni, mudah aja RM1 nak masuk dalam tabung contoh. Kenapa dia? Kerana dunia di tangan, bila-bila boleh lepas. Tapi hadirin sekalian, ramai orang yang meletakkan Allah di tangan dia, bila-bila dia boleh tinggalkan Allah. Dunia di hati dia. Ini ramai macam ni. Yang sepatutnya orang yang kena ada sifat zuhud ni macam mana? Dia mestilah Allah di hatinya, manakala dunia di tangan dia, bila-bila dia boleh lepas. Ini bila tabung lalu, mula kita punya degupan jantung tu makin kuat. Ya, alamak, tabung lalu pula depan kita. Ya, kemudian kita buat tak nampak, pandang-pandang lampu atas apa semua. Oh, nasib baik dah lepas dah tabung tu. Ya, hadirin sekalian, ini kita panggil kedekut bin Haji Bahil. Ya, dalam kedekut ni dia ada bagi kepada dua. Satu kedekut, satu asyuh. Disebut dalam Al-Quran. Ini sekalian, asyuh ni macam mana ni sekalian? Saya bagi perumpamaan kedekut dengan asyuh. Nanti malam kita pergi Medan ngopi minum malam ni sekalian. Kita ajak kawan kita. Masa nak bayar ni sekalian, kita tengok macam mana reaksi kita sendirilah. Agak-agak kita nak bayar semua ke, ataupun nak bayar diri kita je. Ya, kita panggil waiter, kita panggil tukang kira, ya. Berapa semua ni? Semua 40. Tak ada. Yang saya punya je, saya punya. Bukan semua. Oh, yang tuannya RM6. Itu yang saya nak dengar. Kita bayar RM6. Itu namanya kedekut ini sekalian. Ya. Tapi kalau hadirin sekalian, ni teruk lagi daripada kedekut yang dinamakan asyuh. Asyuh ni macam mana hadirin sekalian? Dia bukan tak nak bayar untuk diri dia. Ya. Bukan tak nak bayar untuk orang lain. Diri dia pun dia tak nak bayar. Berapa semua ni? 40. Kejap. Dia pergi toleh belakang, kawan-kawan, ada tak duit? Ya. Dia bukan tak ada duit, tapi dia nak orang belanja dia. Ini asyuh, kedekut. Ya, teruk lagi daripada kedekut. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, nak try kawan kita malam ni. Tengok, kedekut ke asyuh? Ya, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Harta kita adalah pinjaman daripada Allah Taala. Orang yang faham dia sedar. Tak ada pun setiap sen, setiap minit, setiap saat yang dimiliki ini adalah milik dia. Kita hanya mempunyai satu sifat, iaitu sifat hamba. Sifat kuat, sadu, handsome, lawa, duit banyak, ada jawatan, dan semuanya inilah pinjaman daripada Allah Subhanahu Taala. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Hadirin sekalian, semua yang ada dalam hidup kita ni, kita pinjam daripada Allah Taala. Yang mana semua orang diberi kesempatan dalam hidup hanya sekejap je. Kita hadirin sekalian akan terberdaya dengan 7 perkara. Yang pertama, kita akan terberdaya dengan yang dinamakan harta, hadirin sekalian. Berapa ramai orang yang bila ada harta menyombong. Masa tak ada harta, hadirin sekalian, jalan pakai selipar Jepun, tawaduk, tunduk je. Bila pakai kot, bila pakai kasut lawa sikit, mulalah jalan macam YB. Ya tuan, bukan main jalan. Ya, biasalah. Ya, well. Ya, ni kasut ni mahal ni 20,000 lah. Ya, menjadi sombong kita. Kita diuji dengan harta. Dulu masa kita tak ada duit, kita datang masjid. Bila ada duit banyak, kita leka. Haji lama tak datang masjid. Anak baru pasangkan Astro. Malam-malam tengok Maharaja Lawak tu yang tak pergi kuliah. Sebab ustaz dekat apa dia? Ustaz dekat masjid surah tak lawak dia. Tu yang dia tengok Maharaja Lawak, dia tak datang kuliah. Yang diuji dengan yang dinamakan dunia, hadirin sekalian. Duit ni sekalian, harta ni hadirin sekalian, jangan jadikan bebanan dalam hidup kita.
tapi jadikan ianya sebagai apa dia? Alat untuk kita makin dekat dengan Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sembahyang suatu hari dia bergegas pulang. Lalu dilihat oleh para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa satu hari aku nampak kamu sembahyang ni, habis sembahyang cepat-cepat balik rumah? Biasa zikir dulu, wirid dulu." Lalu Rasulullah jawab, "Wahai sahabatku, habis sembahyang aku teringat dekat rumah aku ada sebentuk cincin. Lalu aku segera pulang. Kenapa dia? Kerana aku bimbang cincin tersebut menjadi bebanan aku besok di akhirat. Lalu aku cepat-cepat infak dan sedekahkan cincin tersebut." Allahu Akbar. Hadirin sekalian, Rasulullah cuma ada apa dia? Sebentuk cincin je kat rumah. Kalang kabut nak infak dan sedekah. Tak ada harta apa pun. Kita jangan kata harta, hadirin sekalian. Setan-setan bawa masuk rumah. Apa dia? Televisyen tu tak? Jam 7 tu isteri kita, kita panggil isteri kita, yang jom kita pergi kuliah ni, jom pergi surau. Bang ni bang, syok bang ni cerita ni. Cerita drama cekrama maghrib tu kan. Tajuk dia jangan benci cintaku dia. Konok dah layan cerita-cerita macam tu. Hadirin sekalian, kita bawa setan-setan masuk rumah kita. Muslimin muslimat hadirin sekalian, kita diuji dengan dunia yang pertama. Ramai orang gagal. Orang tak ada duit ni sekalian, ujiannya hanya di dunia. Orang yang ada duit dia dibebankan di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang ada duit banyak kat rumah hadirin sekalian, confirm kalau dekat rumah kita hadirin sekalian, rumah tuan-tuan ada 100 bilion, confirm sembahyang tak usyuk hadirin sekalian. Allahu Akbar, boleh percaya ke dengan tukang gaji aku ni? Takut-takut dia songlat ni. Betul tak? Kalau kasut kita harga 1 juta dekat belakang ni, sembahyang usyuk tak usyuk? Allah, boleh percaya ke makmum-makmum kat belakang tu? Nampak tak? Nak bagi tahu harta ni sekalian menguji kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita tak khusyuk, di akhirat apa dia? Di akhirat juga kita akan apa dia? Kita akan dihumban di neraka Allah Taala disebabkan apa dia? Disebabkan sikap membazir kita dan sebagainya. Innal muwazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Membazir ni member-member syaitan. Hadirin sekalian, bila kita makin duit banyak, apa ujian dia? Ujiannya kita akan bimbang dengan kurangnya harta. Bila bisnes kita maju dan terus maju, kita bimbang bisnes kita down. Kita bimbang orang curi duit kita. Apa kesannya lagi? Kesan-kesannya antaranya yang lain, orang akan dengki dengan harta kita. Berbeza dengan orang yang ada harta banyak, bila sifat zuhud, dia ringan tangannya untuk infak dan sedekahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu yang baru ni kita ada ibadah korban. Apa maksud korban? Korban maksudnya menghampirkan qorib, kawan karib. Qorib ni menghampirkan apa? Menghampirkan diri kita kepada Allah Taala. Tanda pengabdian kita kepada Allah. Dan setiap yang dinamakan infak sedekah itu menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan setiap sedekah yang kita belanjakan itu, kata Rasulullah, adalah ad-dawa, penyembuh kepada penyakit-penyakit kita. Siapa yang ada penyakit, dah try yang dinamakan perubatan tradisional tak baik, perubatan moden tak baik, cubalah saranan Rasulullah. Rasulullah sarankan kita untuk infak dan sedekah. Mudah-mudahan dia menjadi penyembuh kepada penyakit kita hadirin sekalian. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Antara punca kita ni apa dia? Beratnya untuk infak dan sedekah kerana cinta dengan dunia. Seterusnya yang kedua hadirin sekalian, punca yang menyebabkan kita ini dilalaikan. Punca yang menyebabkan kita ini hanyut. Yang kedua kerana Allah apa dia? Uji kita dengan yang dinamakan diberikan kesihatan, diberikan kekuatan. Anak-anak kita hadis sekalian, anak muda kita diberi kesihatan, diberi sadu, diberi kuat, tapi tak boleh datang masjid hadis sekalian. Kerana yang kuat ini hanya jasmaninya, bukan rohaninya. Kalau kita tengok anak-anak kita sekarang ni tengah trend, tengah buat bina badan, buat six pack, 6 pack. Kita datang dengan bilik dia tu, macam-macam ada tu pemberat-pemberat. Kalau tak ada apa-apalah yang boleh, batu-batu kat luar tu diangkut bawa masuk dalam. Janji nak bagi kuat ni sekalian. Macam-macam tepung-tepung, suplemen. Nak bagi kuat ni, nak bagi kuat. Kuat tak kuat? Kuat. Hadirin sekalian, kita tanya anak kita, dah berapa kilo boleh angkat? 200 kilo ya. Tak payah 200 kilo sangatlah. Subuh biasa ayah kejut, 200 gram selimut tak boleh angkat. Kenapa dia berlaku sedemikian? Kerana yang dinamakan makanan jasmani ada, tetapi makanan rohani tak ada. Hadirin sekalian, kemuliaan seorang insan ini pada roh dia. Sebab itu hadirin sekalian, apabila manusia
apabila manusia ini ya dicipta oleh Allah Taala, kemudian Allah Taala arahkan iblis untuk sujud kepada manusia, iblis tak nak sujud. Kenapa dia? Kerana iblis menghina manusia. Ya Allah, sedangkan aku diciptakan daripada api, sedangkan manusia ini hanya dicipta daripada tanah. Kenapa aku nak sujud dengan dia? Sedangkan malaikat tahu kemuliaan manusia ini adalah pada rohnya. Kenapa dia? Kerana dengan roh kita ini kita boleh hebat daripada malaikat ini sekalian. Ya, sebab itu hadirin sekalian, manusia ini ya mendapat taklifan sebagai khalifah. Jadi sebab itu hadirin sekalian, kalau setakat jasad ni sekalian, ramai mak ayah yang boleh bagi makan minum. Setakat ni tak ada lagi kes dekat TV mak ayah tak bagi makan anak kebulu mati ni sekalian. Tapi hadirin sekalian, ramai hari ini yang mana anak-anak mati hatinya kerana mak ayah tak bagi yang dinamakan makanan rohani. Kebulu anak-anak dengan makanan rohani, sehingga mereka boleh taf, boleh saduk, boleh gempal, boleh gemuk, tapi apa dia? Tetapi yang dinamakan makanan rohani tak ada hadirin sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pemberian terbaik seorang mak ayah kepada anak bukanlah yang dinamakan motor waisuku hadirin sekalian. Bukan yang dinamakan telefon mahal. Tapi pemberian terbaik seorang mak ayah kepada anak adalah didikan yang saleh. Ini yang tak ramai orang boleh bagi ini sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, antara sebab kita ini hanyut ini sekalian, kerana apa dia? Kerana paras rupa kecantikan. Yang mana kesempatan ini juga tak lama. Jangan ada di antara kita yang menyombong. Anak-anak perempuan kita sibuk yah belilah ni, ada produk baru ni, kuputih lah, produk Alif Syukri dan sebagainya. Produk-produk kecantikan nak bagi lawa, nak bagi putih. Ya, putih tak putih? Putih ni sekalian anak kita. Ya, muka putih contoh. Ya, tangan gelap. Ya, muka putih. Ini sekalian, ramai hari ini anak-anak kita dia tak jelas tentang matlamat kehidupan. Kata Tuan Pengarang, ya, orang yang zuhud lah orang yang mengenal hakikat hidup. Apa hakikat hidup? Hidup ini adanya mati ini sekalian. Itu yang kita perlu faham. Kami orang yang tak faham, haji buat apa hidup? Nak senang lah ustaz. Boleh kerja, boleh berbini, boleh ada anak, boleh beli astro tengok Maharaja Lawak ketawa terbahak-bahak. Ada orang dia tak faham life. Ya, bagi dia hidup-hidup lah. Hadis sekalian, kita hidup ni hadis sekalian adanya mati, perlunya persiapan. Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari selepas matinya dia. Ini orang paling cerdik sekali. Ya. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang, kata Rasulullah, manittaba hawahu, orang yang mengikut hawa nafsunya. Ya, hadis sekalian, dalam membeli bila kita ikut hawa nafsu, kita adalah orang yang bodoh. Dalam apa juga perkara bila mengikut hawa nafsu, ya, maka kita adalah orang yang bodoh, kata Rasulullah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kecantikan ini bersifat sementara. Dalam hidup Allah bagi kesempatan demi kesempatan, itu tak lama. Datang kuliah, kesempatan tak lama. Kejap je, kejap lagi Syah. Ya, Allah bagi rumah, kesempatan tak lama ni sekalian. Allah jadikan kita apa dia? Ya, berharta tak lama. Maka gunakan kesempatan yang ada itu untuk apa dia? Kita jalankan. Gunakan ya, pada jalan Allah SWT. Kemudian ni hadis sekalian, yang keempat, kita diuji dengan jawatan-jawatan. Mungkin ada di antara kita menjadi AJK, JKK, YB, Tan Sri, Datuk dan sebagainya. Jawatan-jawatan tersebut hadis sekalian juga kesempatan yang bersifat sementara. Pada suatu hari nanti, dikala mana kita Allah Ta'ala ambil semula jawatan tersebut, kita terbaring, ya, kita tengok baju-baju jaket-jaket kita, ya, baju-baju baju-baju meeting kita, ya, mengalir air mata kita. Kenapa masa aku ada jawatan dulu, ya, aku cantas orang ini, aku cantas orang tu. Kenapa aku masa pegang jawatan masa tu, ya, waktu dulu aku cuma hanya nak masyarakat ni boleh dapat makan, boleh dapat beras kampit. Tapi apa dia? Tapi aku tak fikir macam mana nak bawa masyarakat dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan aku bukan nak duduk lama kat dunia, nak juga bawa masyarakat ni juga nak mesti kenal Allah Ta'ala. Kerana apa dia? Kerana kita ni hadirin sekalian, kita tak lama kat dunia, kita nak duduk lama di akhirat mesti. Ya, kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masjid, pemimpin masyarakat dan juga apa juga yang kita ada hadirin sekalian, jawatan kita, tujuannya apa dia? Memimpin diri kita dan seluruhnya ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita bukan saja selamat di dunia, tetapi kita juga mesti selamat di akhirat. Ini adalah kita punya apa dia? Ini adalah kita punya tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya,
Kita juga boleh terleka dan hanyut dengan apa dia? Yang dinamakan dengan keturunan-keturunan. Ya, mungkin ada di antara kita yang anak-anak raja ke, ada yang dinamakan ya depan dia apa dia? Sayyid ke ataupun apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wan ke, ni ke, ya, keturunan-keturunan raja. Jangan kita bangga dengan keturunan tersebut, kerana semua ini juga adalah kesempatan yang bersifat sementara. Ya, haji macam mana anak boleh cemerlang ni dapat 9 SPM? Haji hantar tuition kat mana? Saya tak ada hantar tuition manalah. Saya kan memang keturunan cilik-cilik pandai dia. Jangan kita bangga dengan keturunan kita. Kemudian hadis sekalian, yang seterusnya, yang keenam hadis sekalian. Ya, kita boleh apa dia? Kita boleh leka dengan apa dia? Yang dinamakan dengan pengaruh-pengaruh kita. Follower kita. Ya, hari ini hadis sekalian trend. Ya, masing-masing ada akaun Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Ya, yang mana ni sekalian hari-hari kita nak kejar supaya follower kita bertambah dan bertambah. Sedangkan bila kita mati hari ni, seorang pun follower kita tak boleh follow kita dalam kubur ni sekalian. Pesan pada anak-anak kita, bang ngaji bang, let lu dia. Mak enjoy dulu dia. Muda lagi, pesan pada anak kita. Ya, kamu ni waktu muda lah kena ibadah. Ya, kalau kamu besok, ya, kalau kamu tak ibadah waktu sekarang, kamu dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Kenapa mak cakap macam tu? Kenapa ayah cakap macam tu? Ayah mak sekarang ni kahwin, anak ada, rumah ada, harta ada. Dunia ayah dah dapat, mak dah dapat. Tinggal lagi insya-Allah akhirat pula. Kalau kamu mati sekarang, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Pesan pada anak kita hadis sekalian. Ya, anak-anak kita sibuk selfie sana sini nak dapat followers, likers yang banyak. Ya, sedangkan hadis sekalian mati hari ni seorang pun tak follow dia dalam kubur. Sedangkan kalaulah dia seorang yang membaca Al-Quran selalu, Al-Quran insya-Allah akan follow dia di dalam kubur nanti. Seterusnya hadis sekalian, yang keenam hadis sekalian. Kita boleh apa dia? Kita boleh hanyut dengan apa dia? Hanyut yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan ya, yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan ibadah-ibadah kita. Ada di antara kita yang mungkin kuat ibadahnya. Mungkin ada di antara kita yang rajin pergi sembahyang. Awas hadirin sekalian, setan ni punyalah kejam dan jahat. Dia nak suruh kita ni buat jahat, dia suruh kita buat 1000 kejahatan, 1000 kebaikan. Demi untuk apa dia? Kita buat satu kejahatan. Dia suruh kita pergi bangun qiyamul lail ni sekalian. Tapi tujuannya apa dia? Tujuannya supaya kita merasa bangga. Kita baru ni hari raya, kita balik kampung hadis sekalian, mentang-mentang kita sekolah mahad, sekolah agama. Abang-abang kita, adik-adik kita dia tak sekolah agama. Dia bangun subuh gajah dia sekalian. Ya, pukul 7 tak bangun. Pukul 11 baru bangun. Subuh dia nesar dia sekalian. Mulalah dalam hati kita, Allahu Akbar. Memang adik-beradik aku ni ahli neraka ke apa? Memang aku seorang ke ahli syurga, bangun pukul 5 pagi buat qiyam semua. Kita rasa tertipu hadirin sekalian. Kita rasa bangga, kagum dengan diri kita, sedangkan kelebihan dan kemampuan ini adalah datangnya daripada Allah Taala. Bukan sebab kekuatan dan kemampuan kita hadirin sekalian. Sepatutnya orang hadirin sekalian kalau dia faham tentang apa tujuan ibadah ini, maka dia akan doakan kawan-kawan dia, abang dia, adik-beradik dia supaya turut serta dapat juga manfaat yang dia dapat. Bila kita naik motor pagi-pagi subuh, hadirin sekalian, nampak kawan-kawan perumahan kita gelap lagi, Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan kawan-kawan aku ni? Memang ahli neraka ke apa? Allahu Akbar. Ya, kita tertipu hadirin sekalian. Kita masuk surau, kita hidupkan kipas, lampu. Ni kalau aku tak hidupkan ni, siapa nak hidupkan? Memang aku je orang yang paling baik kat taman ni. Hadirin sekalian, ni bahaya hadirin sekalian. Ya, maka sebab itu hadirin sekalian, kerana tujuh ini hadirin sekalian, berlaku kerana apa dia? Berlaku kerana kita cintakan pada dunia. Kita nak supaya kita lebih daripada orang. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak apa dia? Supaya kita dipuji oleh orang. Ada tempat di sisi manusia. Ibadah ni sangat bahaya ni sekalian. Mungkin ada di antara kita yang mana baru ni ada pertikaian. Ya, ibadah sama ada nak buat ibadah korban di Malaysia ke ataupun di luar negara. Betul tak? Ya, hadirin sekalian buat kat mana? Malaysia ke luar negara? Ya, macam-macam pertikaian. Hadirin sekalian, jawapannya mana lebih baik? Jawapannya adalah orang yang ikhlas di sekalian. Apa gunanya buat di luar negara ke Malaysia, tapi apa dia? Tapi berbalah-balah dan menunjuk-nunjuk siapa yang paling power. Ya, sebab itu hadirin sekalian, ya, kita ni apa pun dalam hidup kita pastikan yang dinamakan kita nak kejar redha Allah Taala. Kenapa buat ibadah korban? Nak dapat redha Allah Taala.
Kenapa yang dinamakan sembahyang? Nak dapat redha Allah Ta'ala. Orang zuhud ni hadis sekalian, di kala mana dia tengah sembahyang, ada orang masuk, habis je salam, dia buat-buat tidur hadis sekalian. Kita dah orang masuk ramai, dengar bunyi orang Allahu Akbar, buat sembahyang. Di kala tengah zikir ni, pegang tasbih hadis sekalian. Orang yang mana dia faham agama, bila nampak orang ramai dia sorok tasbih tu. Kerana apa dia tak nak ya hatinya rosak. Kerana bila dia nampak orang nampak, dia kata, wah, orang ramai nampak aku tasbih ni, aku mesti dia orang anggap aku ni power warak dia. Ya, orang hebat ni sekalian, bila nampak dia orang lalu disimpan tasbih. Kalau kita hari Jumaat ramai orang, time tu lah nak keluarkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Masa tu dia sekalian. Ya. Orang zuhud ni sekalian, dia tak nak apa dia? Dia tak nak orang puji dia. Dia tak kisah pujian ataupun makian. Orang maki dia ke, orang puji dia ke, sama je. Kerana yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Dia tak mengharapkan manfaat dan mudarat daripada manusia. Ya, dan manusia tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Muslimin muslimat, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ada tanda-tanda orang yang zuhud ini. Yang pertama, dia tidak gembira dengan apa yang ada dan dia tidak berduka cita atas kehilangan. Ada ke tak ada, tak kisah. Kita kalau tak dapat nangis ni sekalian. Kalau dapat suka kita kan. Ya. Silakan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi berkaitan tentang zuhud ni. Baik, ada tanda-tanda zuhud hadis sekalian. Yang pertama, likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak gembira dengan apa yang ada dan tidak berduka cita dengan atas kehilangan. Ada ke tak ada sama hadis sekalian. Kalau boleh ada dalam diri kita, hebat. Kita bila tak ada hadis sekalian, kita pagi petang siang malam nak sungguh gitu. Sungguh-sungguh nak bagi dapat. Ya. Tapi bila tak dapat, berduka cita kita hadis sekalian. Orang yang betul-betul beriman, dia hanya berduka cita satu je hadis sekalian. Dia tak kisah sekali dia tak dapat dunia, dia tak dapat kemewahan, tapi dia kisah kalau Allah tak bagi iman pada diri dia hadis sekalian. Kerana iman ni lebih mahal daripada dunia dan seisinya hadis sekalian. Iman je sebesar zarah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebab itu hadis sekalian, orang beriman, kalau Allah tak bagi dia motorway suku, tak apa. Jangan bagi apa dia? Jangan bagi dia sampai tak boleh bangun subuh, sampai tak boleh bangun qiyam, sampai tak baca Quran, tak bagi dunia tak apa, tapi janganlah sampai Allah Taala jauhkan diri dia dengan Allah Taala. Itu yang sepatutnya. Kemudian yang kedua, sama sahaja di sisinya, sama ada orang puji atau orang keji kita hadis sekalian. Kadang-kadang kita bukan main, kita extend, tak boleh dia kena keji. Hadis sekalian, Rasulullah kekasih Allah dikeji, dicaci, dibaling batu, dihina. Siapalah kita hadis sekalian untuk tak boleh dikeji, dihina hadis sekalian. Biarlah orang nak kata apa pasal kita, kerana semuanya adalah saham untuk apa dia, menambahkan akaun pahala kita. Ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada orang yang suka keji kita, haters kita. Dan seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, merasakan senang mengingati Allah dan merasakan manisnya, lazatnya mengerjakan ketaatan. Orang yang ada sifat zuhud, dia ada manis dalam ibadah, lazat dalam ibadah. Bila sembahyang rasa seronok, rasa khudu', hadis sekalian. Manakala orang yang tak ada kelazatan, dia tergesa-gesa nak balik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, zuhud ini bukanlah yang dinamakan kena miskin. Kerana kita ambil contoh Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi istana pada dia, betul tak? Nabi Yusuf AS diberi pemerintahan yang hebat. Nak bagi tahu hadis sekalian, zuhud ni cuma dia tidak cinta pada dunia. Dia banyak harta tapi tak cinta pada dunia. Harta digunakan untuk kejalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Riwayat At-Tirmizi, sabda Rasulullah, zuhudlah pada keduniaan, nescaya kamu akan dikasihi Allah. Siapa yang zuhud, maka dikasihi oleh Allah. Dan zuhudlah pada apa yang di tangan manusia, nescaya orang akan mengasihi kamu. Zuhud apa yang ada pada tangan orang. Apa di pada tangan orang? Harta. Tapi kita tak cinta kepada harta. Dengan apa dia? Bukan dibuang, tapi dimelajarkan ke jalan Allah. Kita infak dan sedekahkan, menyebabkan orang akan sayang dan cinta kepada kita. Tak? Hadis sekalian, setiap langkah kebaikan kita akan mendapat doa daripada seluruh penduduk langit dan bumi, seperti dalam hadis qudsi. Sekiranya Allah Taala sayang pada hamba-Nya, Allah akan mengarahkan seluruh penduduk langit dan bumi akan mendoakan kita. Tapi kalau Allah benci kepada kita, Allah akan arahkan seluruh penduduk langit dan bumi akan turut mencela kita. Nauzubillah min zalim. Jadi sekalian beruntung, setiap perjalanan hadis sekalian ke masjid ini, batu-batu kerikil yang ada di jalan raya, pokok-pokok, semua berzikir, memuji dan mendoakan hadis sekalian. Sebab itu kita jangan berhenti untuk buat kebaikan, kerana kita tak tahu manakah kebaikan yang menghantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis sekalian, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat yang banyak dalam hadis sekalian. Marilah kita sama-sama datang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian kat kami ya Allah. Dosa-dosa kami banyak ya Allah, menggunung tinggi ya Allah. Banyaknya bagaikan pasir-pasir di lautan ya Allah. Kami sedar kami lemah ya Allah. Kami gagal menjadi ketua keluarga dan pemimpin ya Allah. Sehingga anak isteri kami jauh dan jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, luruskan jalan-jalan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah. Sudilah ampun dosa kami ya Allah. Kalaulah Kau tak ampun dosa kami, confirm kami dihumban dalam neraka-Mu ya Allah.
Ya Allah, api lighter itu pun kami tak sanggup tahan panas ya Allah. Bagaimana kami mampu menahan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kasihani orang tua kami yang membesarkan kami, yang menjaga kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Kami dalam hidup ya Allah, kami sedar kami banyak buat silap padanya. Kami pernah mengguriskan hatinya sehingga berderai air mata laju jatuh ke bumi ya Allah. Tergamaknya kami ya Allah, mengecewakan seorang insan yang membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihani mereka, jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami. Kami yang mendatangkan ini sekiranya ada masalah keluarga dan keuangan, beri kesabaran pada kami. Kami yang mendatangkan ini sekiranya ada yang belum menerima zudat, beri zudat pada kami. Kami yang ada zudat, berilah zudat kami yang saleh dan salihah ya Allah. Matikan kami semua dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah